Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Binti Azlan, memegang kad matrik 292767. Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintahan yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik dan lain-lain lagi. Menurut laporan Suruhanjaya Selatan 1990 pula, pembangunan didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi. Menurut laporan Suruhanjaya Selatan 1990 pula, pembangunan didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izani Husna binti Ashumi bernombor matrik 292909. Okey, seterusnya kami akan meneruskan kepada bahagian latar belakang kawasan kajian. Jadi, kawasan kajian yang kami pilih adalah Sungai Petani. Sungai Petani ini merupakan sebuah bandar perindustrian yang terletak di utara semenanjung Malaysia. Nama Sungai Petani ini diambil daripada nama anak sungai, iaitu anak Sungai Merbuk yang dulunya dikenali sebagai Sungai Bertanding. Selain itu, nama Petani pula berkait rapat dengan nama yang terdapat di negara Thailand, iaitu Patani, yang mana nama Patani ini berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu Patini yang berbawa maksud perempuan yang suci. Jadi, Sungai Petani ini merupakan bandar kedua terbesar yang terletak di negeri Kedah Darul Aman, dan bandar Sungai Petani ini telah mengalami banyak pembangunan yang pesat dan banyak juga kemajuan pembangunan yang dialami oleh Sungai Petani. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal bin Abdul Hamid dan nombor matrik saya ialah 291976. Isu dan masalah di kawasan kajian. Isu yang pertama ialah bekalan air. Isu yang kedua ialah pencemaran sungai. Selain itu, terdapat juga masalah kemudahan jaringan internet dan juga masalah perumahan. Assalamualaikum, nama saya Nur Suhaida binti Abdullah, memegang nombor matrik 292889. Saya akan menerangkan mengenai teori yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di Sungai Petani Kedah, iaitu teori modernisasi. Teori modernisasi merupakan teori pembangunan yang dapat dicapai dengan mengikuti proses pembangunan yang digunakan di negara-negara maju. Teori modernisasi ini sesuai diaplikasikan dalam konteks pembangunan negara dunia ketiga kerana adanya kemajuan teknologi yang canggih. Hal ini kerana teori ini memfokuskan kepada cara hidup masyarakat pramoden menjadi moden melalui proses pertumbuhan ekonomi. Teori W.W. Rostow pada tahap keempat iaitu maturity boleh digunakan untuk mengatasi masalah pencemaran sungai di Sungai Petani Kedah. Pada tahap ini, penggunaan teknologi yang canggih semakin bertambah dalam sektor perindustrian. Perkembangan industri ini akan meningkatkan penggunaan peralatan canggih dan proses pengeluaran barang. Perkembangan teknologi ini sekaligus mendorong kepada penggunaan teknologi untuk merawat air yang tercemar. Bukan itu sahaja, penggunaan teknologi seperti drone boleh digunakan untuk memantau kualiti air sungai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Hakim bin Muhammad Zaki, nombor matrik 291380. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan teori pembangunan mampan. Teori pembangunan mampan ini adalah cara mengurus negara supaya kebajikan rakyat terjaga dan juga memenuhi keperluan generasi yang akan datang dan juga memastikan masyarakat mempunyai kehidupan yang selesa ataupun sama rata. Sebagai contohnya, semua rakyat dapat memiliki rumah untuk berteduh dan juga harga rumah tersebut adalah rendah dan juga mampu bilik. Contohnya, semua rakyat yang golongan B40, M40 dan juga T20 mampu memiliki rumah dengan harga yang murah dan juga dapat memenuhi keperluan seharian mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan teori pembangunan bandar, di mana teori pembangunan bandar ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualiti hidup rakyat dan juga membasmi kemiskinan di sebuah bandar.
Teori penggunaan bandar ini juga mampu menyelesaikan beberapa masalah yang terdapat di sebuah bandar, terutamanya di bandar Sungai Petani. Di mana di bandar Sungai Petani ini terdapat beberapa masalah, terutamanya masalah perumahan dan juga masalah jaringan internet. Di mana teori penggunaan bandar ini mampu menyelesaikan masalah perumahan yang di mana masih terdapat ramai lagi rakyat di Sungai Petani yang golongan B40 dan juga M40. Mereka ini tidak mampu memiliki rumah tersendiri dan juga tidak mampu membeli rumah kerana harga rumahnya tinggi dan juga sumber kewangan ataupun sumber pendapatan yang Seterusnya, teori pembangunan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Yang pertama, teori keusahawanan. Menurut Skampeter, kegiatan keusahawanan merangkumi semua kegiatan atau usaha yang membawa kepada satu bentuk pembaharuan, termasuklah kepada proses teknologi baharu atau produk baharu. Contohnya, ciptaan wireless oleh Marconi yang telah menjadi industri perhubungan satu revolusi dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhannya. Skampeter juga turut membincangkan soal keseimbangan apabila beliau menimbulkan persoalan siapakah dan apakah dan bukannya mengapakah yang menyebabkan ketidakseimbangan berlaku dalam ekonomi. Beliau mengaitkan keadaan ini dengan tindakan usahawan melalui daya inovasi dan kreativitinya, serta berpendapat usahawanlah yang membawa perubahan kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Di Sungai Petani telah mengadakan program keusahawanan yang dilaksanakan di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Seterusnya, kita masuk kepada teori infrastruktur. Infrastruktur ini membawa maksud struktur asas sesuatu organisasi, sistem dan kemudahan asas. Jadi, dalam pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan supaya dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rancangan Malaysia ke-7 ataupun RMK ke-7 telah memberi penekanan kepada pembangunan rangkaian infrastruktur yang dilaksanakan untuk bertujuan membantu menyelesaikan masalah dan isu yang dihadapi di bandar Sungai Petani seperti isu dan masalah pencemaran air yang berlaku. Seterusnya, dalam rancangan Malaysia ke-8 pula atau RMK ke-8 telah memberi penekanan yang lebih kepada peningkatan keupayaan accessibility di kawasan yang kurang maju ataupun kawasan itu dikenali sebagai kawasan luar bandar. Seterusnya, teori pluralis. Teori ini banyak dipengaruhi oleh Skampeter 1976 dan Weber 1978. Dalam teori ini menyatakan kuasa di dalam komuniti tidak terletak pada mana-mana kumpulan atau bentuk kumpulan tertentu. Sebaliknya, semua orang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan atau bertindak. Oleh itu, pembentukan dasar awam atau dasar sosial adalah hasil kompromi pelbagai kelompok. Peranan kerajaan hanyalah sebagai pendamai atau mekanisme kepada kumpulan-kumpulan untuk menyelesaikan segala konflik yang berlaku. Penyataan dalam proses politik dan pentadbiran juga adalah cara komuniti untuk mempertingkatkan accessibility dan accountability terhadap perkhidmatan yang disediakan. Kerja komuniti berdasarkan teori ini adalah membuat kelompok-kelompok mengatasi masalah yang dihadapi dalam komuniti melalui saling memberi sokongan, berkongsi aktiviti, serta cuba mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik kepada ahli-ahli. Penutup. Kerajaan Malaysia perlu mengambil langkah yang lebih efektif untuk membawa ekonomi ke tahap yang lebih maksimum. Pihak kerajaan juga perlu mengenal pasti isu dan masalah yang menjadi halangan untuk memastikan sesebuah kawasan yang sedang membangun terjejas. Sebagai contoh, isu dan masalah yang berlaku di kawasan kajian ialah masalah bekalan air, pencemaran air, masalah kemudahan jaringan internet dan juga masalah perumahan.